Mari kita berbincang sikit doktor ya, sementara kita menunggu. Dan mari kita berbincang sikit doktor ya, sementara kita menunggu Thomas membuat. Dan kita melihat kepada skala kes ini dan juga jumlah-jumlah kes yang dijangka akan dibawa ke hadapan dalam masa-masa akan datang, dan juga pendakwaan-pendakwaan yang akan dibawa ke hadapan dalam masa-masa akan datang. Berapakah jangka masa yang doktor lihat akan diperlukan untuk memastikan kesemua persoalan, kesemua apa yang ingin diketahui terjawab, dan juga untuk kesemua ini selesai? Untuk persoalan diketahui, bila pendakwa mula membuat pendakwaan, bukti-bukti akan dikemukakan dalam mahkamah, saksi-saksi akan dipanggil, maknanya media akan melaporkan, pihak orang awam telah akan dapat maklumat yang mencukupi untuk membuat kesimpulan. Okey. Tommy Thomas, Peguam Negara. I mean, I rather you all ask me questions, but I'm quite happy to. Is it working? Okay. Okay. But is this being picked up? Yeah. Dan ini adalah keadaan di hadapan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, di mana kami masih menantikan Peguam Negara di depan itu memberikan keterangan ataupun memberikan sidang media berkenaan dengan apa yang berlaku di dalam kamar Mahkamah Tinggi Jenayah 3 Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur berkenaan dengan pendakwaan ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan jika anda dapat dengar audio yang kami bawakan secara langsung daripada Kompleks Mahkamah Tinggi tersebut, kelihatan ataupun kedengaran desakan daripada mereka-mereka yang hadir di situ, tak tahu wartawan ke siapa ke, berkenaan dengan penggunaan bahasa, dan juga kelihatan seperti mereka telah melepasi barrier yang diletakkan di situ untuk mungkin mengejar Tommy Thomas, Peguam Negara. Dan jika anda dapat lihat kamera-kamera jumlah wartawan yang berada di situ, wartawan dalam negara dan juga luar negara, dan juga mereka yang ingin sendiri pergi ke Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur untuk mungkin memberikan sokongan untuk melihat apa yang berlaku di situ. Jika kita boleh tingkatkan audio untuk dengar apa yang mereka sorakkan. Perkembangan daripada apa yang rakan setugas kami ini adalah yang apa yang kami ketahui pada ketika ini, iaitu Hakim Sofia Abdul Razak tetapkan 8 Ogos sebagai hari pengurusan kes dan tarikh bicara antara 18 hingga 28 Februari 2019, 4 hingga 8 Mac dan juga 11 hingga 15 Mac untuk tarikh bicara kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan bersama saya di studio pada ketika ini adalah Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mazhar untuk membincangkan berkenaan dengan skala kes dan juga skala pendakwaan dan juga apa yang akan berlaku pada selepas ini. Dan kita tahu ini akan mengambil masa yang panjang, dan mungkin doktor telah juga bicarakan berapakah jumlah masa yang akan diambil untuk semua kes ini selesai. Tadi doktor ada bercakap berkenaan dengan jumlah masa tersebut. Berapakah jumlah masa yang diperlukan untuk kes ini selesai, contohnya? Kesemua kes ini selesai. Saya nampak satu kes antara 6 bulan sehingga setahun setengah. Okay. Selesai hingga ke peringkat rayuan. Okey. Dan sekarang kita ada 4 kes
jika 4 kes ini berjalan serentak, maknanya jarak masa dia tak jauh beza hari-hari perbicaraan tu. Jadi perkara ni akan lebih cepat diselesaikan. Dan cuma ada pendawaan lain yang ditambah dari masa ke semasa. Ini akan menyebabkan satu tempoh yang baru pula, 1.5 tahun mungkin ataupun 2 tahun untuk setiap kes tu. Okey. Jadi kita tak tahu jumlah sebenar kes-kes yang hendak didakwa. Okey. Tapi sebagai panduannya, satu kes sekiranya sebelum ini memerlukan bertahun-tahun untuk diselesaikan. Okey. Tapi dengan pengurusan yang lebih cekap di pihak mahkamah, kita dapat selesaikan seawal 6 bulan hingga ke 1.5 tahun ataupun 2 tahun. Okey. Dan seterusnya, kami sekali lagi ingin mengetahui tentang gag order tersebut. Saya tahu kita telah bincangkan, namun bagi anda yang mengikuti perkembangan kami di Astro Awani, menurut kata Firdaus Azil yang berada dalam kamar Mahkamah Tinggi Jenayah 3 Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Peguam Negara Tommy Thomas minta penjelasan mengenai siapa yang terkesan dengan perintah gag order yang dikeluarkan hakim. Dan masih lagi tidak jelas siapakah yang terkesan. Adakah media tidak boleh membincangkan kes ini, ataupun bagaimanakah kes ini harus dibincangkan di dalam media-media, dan juga peranan media sebagai untuk memastikan bahawa kes-kes berprofil tinggi ini dapat diketengahkan, dan juga lessons dengan izinnya can be learned from these cases. Mungkin Doktor boleh jelaskan. Mengenai gag order ni tuan, saya percaya selepas kita dapat keadaan yang lebih jelas, dia tidak sekali-kali akan menghalang media. Cuma yang saya nampak kategori mereka yang hendak dihalang mungkin pemimpin-pemimpin politik yang akan membuat ceramah-ceramah politik yang mencampur adukkan fakta dan bukan fakta dalam ceramah-ceramah mereka. Mungkin perkara sedemikian yang hendak cuba dihalang. Tetapi bila kita ingat peguam yang memohon gag order ini sebaik saja tamat perbicaraan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pergi ke seluruh negara sendiri membuat ceramah mengenai kes berkenaan dengan menambah maklumat-maklumat yang tidak dibicarakan dan fakta-fakta yang tidak wujud semasa perbicaraan kes Datuk Seri Anwar. Jadi adalah amat ganjil sekali orang yang sama yang membuat perkara tu hari ini memohon kepada mahkamah satu gag order untuk kes ini. Tapi saya percaya ia tidak memberi kesan kepada perbincangan ilmiah, tidak memberi kesan kepada kebebasan media, kerana itu yang dijamin oleh kerajaan di bawah pentadbiran baru Malaysia baru yang kita ada sekarang ni. Jadi saya percaya mahkamah sekalipun bebas tidak akan membuat satu keputusan yang bertentangan dengan polisi dan kehendak aspirasi kerajaan yang baru dipilih. Okey, dan anda dapat lihat visual yang kami bawakan pada ketika ini adalah visual secara langsung daripada Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Suka untuk mengetahui apakah yang berlaku di situ, siapakah yang terlibat di situ, apakah yang berlaku di situ. Namun kelihatan kamera, wartawan dan juga pihak berkuasa, pasukan keselamatan di situ cuba untuk mengawal keadaan di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Dan saya akan bacakan laporan di sini, iaitu bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah dan juga 1 pertuduhan rasuah membabitkan wang berjumlah RM42 juta secara keseluruhan. Najib membuat pengakuan itu selepas 4 pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Muhammad Sofian Abdul Razak pada sini ataupun di sini pada Rabu. Ketika prosiding, Peguam Negara Tommy Thomas memaklumkan bahawa mahkamah bahawa
bahawa pihaknya tidak membantah sebarang ikat jamin diberikan walaupun pertuduhan yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri itu tergolong dalam kesalahan yang tidak boleh dijamin. Tommy memohon agar ikat jamin dikenakan sebanyak RM4 juta dengan 2 orang penjamin warga tempatan, namun pasukan pembelaan yang diketuai Tan Sri Syafiee Abdullah membantah jumlah itu kerana menyifatkannya terlalu tinggi. Dan menurut laporan Firdaus Azil yang telah dikemas kini, bahawa ikat jamin dikenakan sebanyak RM1 juta dan RM500,000 akan dibayar secara tunai pada hari ini dan baki dibayar pada hari Isnin pada pukul 3 petang, manakala pasport Datuk Seri Najib Tun Razak akan diserah pada hari ini. Dan kita melihat kepada kes ini dan juga saya telah mengadakan perbincangan dengan Datuk Akbar Sattar, Presiden Transparency International Malaysia, dan rangkuman daripada perbincangan tersebut adalah beliau menjangkakan bahawa dengan tertuduhnya bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, ia dijangka akan menghantar signal dengan izinnya kepada mereka yang melihat kepada indeks persepsi rasuah Malaysia bahawa Malaysia ketika ini berani untuk mengambil tindakan, dan juga dijangkakan indeks tersebut yang akan diumumkan dalam bulan hujung tahun ini ataupun pada awal Januari akan mungkin menunjukkan penambahbaikan daripada segi kedudukan dan juga ranking untuk Malaysia. Nah, ini adalah keadaan di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur susulan daripada pendakwaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan seterusnya saya akan bacakan di sini kemudian rakan tugas kami Firdaus Azil yang berada di sana menyatakan bahawa perintah keluarkan ataupun Hakim Sophian setuju keluarkan perintah mahkamah agar tiada sebarang kenyataan dari pihak luar boleh dilaporkan media dalam apa jua bentuk sekalipun. Seterusnya Tan Sri Syafiee menyatakan bahawa the prosecutors have been preparing for months for this trial and only issued the notice to us by today. My client deserves a fair trial. Dan Tommy meminta penjelasan mengenai siapa yang terkesan dengan perintah gag order yang dikeluarkan hakim, dan perbicaraan ditamatkan pada sekitar 16 minit lepas pada sekitar 12.50 tengah hari. Hakim Sophian Abdul Razak tetapkan 8 Ogos sebagai hari pengurusan kes dan juga tarikh bicara antara 18 hingga 28 Februari 2019, 4 hingga 8 Mac, 11 hingga 15 Mac untuk tarikh-tarikh bicara kes Datuk Seri Najib Tun Razak, dan kedua-dua pihak bersetuju dan perbicaraan tamat. Dan ini adalah perbincangan yang kami bawakan daripada awal pagi tadi berkenaan dengan pertuduhan ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak bekas Perdana Menteri, dan juga bersama saya adalah peguam Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mazhar mengulas mengenai apakah yang berlaku dan juga daripada segi undang-undangnya sendiri. Dan apakah yang kita boleh jangkakan seterusnya daripada perbincangan kita pada hari ini dan juga daripada apa yang kita dapati pada sekitar jam 1 tengah hari ini, apakah yang boleh dijangkakan pada jam-jam seterusnya dan juga hari-hari seterusnya susulan daripada apa yang berlaku pada pagi ini. Adakah dijangkakan Tommy Thomas akan mengeluarkan kenyataan susulan daripada sidang media yang tidak berlaku pada sebentar tadi? Gini tuan, sekarang ni kita lihat tertuduh masih lagi belum keluar daripada premis mahkamah. Apa yang saya jangkakan berlaku ialah proses jamin masih belum selesai. Proses jamin biasanya dilakukan di pejabat mahkamah, di basement mahkamah. Tetapi bila mendengar laporan tadi, proses jamin akan dilakukan di mahkamah session. Ini adalah satu keistimewaan lah yang diberi kepada tertuduh. Kerana kebiasaannya proses jamin turun ke bawah, ke basement, beratur, selesaikan beratur seperti orang lain. Dan ini saya percaya berdasarkan apa yang dilaporkan mungkin tidak berlaku untuk kes ini. Dan proses jamin biasanya mengambil masa yang lama untuk diselesaikan, dan sekiranya mengikut proses-proses biasa, tertuduh tidak akan dapat keluar daripada bangunan sehingga petang ini. Selepas itu mengenai sidang media yang tak jadi oleh peguam negara tu, saya percaya pihak keselamatan mahkamah ada dua. Satu yang dijaga oleh pihak PDRM kerana kes ini high profile. Satu lagi ialah pihak keselamatan mahkamah sendiri
Jadi sekarang ini isu dia melepaskan ke semua penyokong-penyokong yang berdemonstrasi di luar pagi tadi di luar pagar mahkamah sampai masuk ke lobi mahkamah dan mengganggu prosiding sidang akbar, mengganggu orang yang ada kes lalu lalang dengan jeritan. Ini jarang berlaku sekalipun waktu kes-kes high profile yang lain. Jadi mungkin ada masalah keselamatan sedikit yang menyebabkan longgar sampai. Tadi kita dapat lihat Tan Sri Syafiq Abdullah keluar daripada kamar Mahkamah Tinggi Jenayati ke Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, namun masih belum kelihatan Datuk Seri Najib Tun Razak keluar daripada kamar tersebut. Adakah mungkin Datuk Seri akan keluar sedikit lewat ataupun bagaimana? Dia akan keluar hanya selepas jamin dibayar. Jamin dibayar, proses dokumentasi jamin selesai. Itu akan mengambil masa yang... Akan mengambil masa. Dia tidak semudah 10 minit selesai. Tetapi bila dilaporkan tadi, dia dilakukan di dalam mahkamah session, itu sedikit istimewa lah. Biasanya dilakukan di pejabat di mana jaminan sepatutnya dilakukan ialah di basement mahkamah. Dan dia perlu beratur macam orang lain. Dia banyak kes yang perlu jamin. Jadi itu tidak berlaku, saya percaya. Dan juga kita dapat visual live daripada Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur dan dapat saksikan sendiri. Itu wartawan kami Hakim Rahman sedang bersedia untuk membuatkan laporan daripada luar Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, dan kami akan terus bersama dengan wartawan-wartawan kami yang berada di sana untuk melaporkan apakah yang berlaku. Dan saya dapat lihat dan juga di media sosial sendiri mereka mempersoalkan kenapa ada mungkin kekecohan di luar kawasan tersebut, dan mungkin mengapa ada mereka, dan juga dapat lihat individu-individu mereka kenal, dan mereka mempersoalkan kenapa ada kekecohan di luar kawasan mahkamah tersebut. Dan kita akan, untuk mengetahui perkembangan berkenaan, kita hanya perlu tunggu bersama dengan wartawan kami yang berada di lokasi pada ketika ini. Dan saya menunggu bersama dengan Hakim Rahman. Adakah Hakim sudah bersedia untuk bersama dengan kami? Okey. Dan saya menjangkakan laporan daripada kawasan luar Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur tentang apakah yang akan berlaku akan dapat kami ketahui dalam masa sekitar 2 minit lagi. Wartawan kami sedang membuat persiapan. Namun saya akan bacakan berkenaan dengan rangkuman pertuduhan pecah amanah dan juga rasuah ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, dan dia mengaku tidak bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah dan 1 pertuduhan rasuah. Dan bekas PM Najib membuat pengakuan itu selepas 4 pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Sofian Abdul Razak, pada Rabu di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Dan ketika prosiding, Peguam Negara Tommy Thomas memaklumkan bahawa pihaknya tidak membantah sebarang ikat jamin diberikan walaupun pertuduhan yang dikenakan terhadap bekas Perdana Menteri tergolong dalam kesalahan yang tidak boleh dijamin. Dan ikat jamin dikenakan pada RM1 juta tunai dan RM500,000 akan dibayar pada hari ini, dan juga RM500,000 bakinya akan dibayar pada hari Isnin pada sekitar jam 3 petang. Dan itu adalah perkembangan yang kami terima pada ketika ini. Dan ini adalah rentetan daripada penahanan Datuk Seri Najib Tun Razak di kediamannya pada sekitar 3 petang semalam. Dan melihat kepada apa yang berlaku daripada 3 petang semalam sehingga kepada pagi ini, sehingga kepada apa yang berlaku pada tengah hari ini, dan mereka kerap menyatakan bahawa rule of law harus diguna pakai dan juga dikekalkan, juga harus wujud keadilan ke atas apa yang berlaku pada bekas Perdana Menteri tersebut, dan juga jangan aibkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, dan itu dikatakan oleh Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Dan menurut apa yang kita bincangkan dan juga bicarakan dan juga lihat pada ketika ini, wujudkah proses yang teratur sepanjang daripada petang semalam dan juga sehingga ke hari ini menurut pendapat doktor sendiri? Saya percaya rules of law sedang berjalan sekarang. Pendakwaan ini mengambil masa. Ramai yang menjangkakan tertuduh ditahan beberapa minggu lepas. Tetapi kerana nak mengikut rule of law, kerana nak ikut semua, nak pastikan semua dengan yakin, jadi
tertuduh sampai boleh pergi ke mana-mana, pergi bercuti, pergi memberi ceramah, dan ada masanya tertuduh menyambut hari raya dengan menyanyi karaoke, dan dia keluar di YouTube video-video berkenaan. Tapi Jadi, itu sebelum kes ataupun sebelum pertuduhan dibuat. Jadi Sebelum. mungkin itu dibenarkan atau bagaimana? bukan keadaannya tuan, dalam keadaan siasatan, biasanya dalam keadaan biasa, kalau rules of Okey. law, perintah reman perlu diambil Okey. sebab ketika tertuduh mula pergi ke pejabat SPRM, tapi itu tidak berlaku Okey. kerana ada budi Okey. bicara. Okey. Dan Saya harus menghentikan doktor di situ. Kami akan bersama dengan wartawan kami Hakim. Kita akan bincangkan perkara tersebut sebentar saja lagi. Hakim Rahman yang ketika ini berada di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, teruskan dengan laporan. Kita lihat ada sedikit mungkin tinggi suara dan juga kekecohan di luar dan juga di kawasan Kompleks Mahkamah tersebut. Apa yang berlaku pada ketika ini, Hakim? Terima kasih Rizal. Sebaik saja Peguam Negara dan juga Ketua Pendakwaan bagi kes Najib Razak berkaitan dengan syarikat SRC International. Peguam Negara Tony Thomas kemudian keluar berada di pekarangan di lobi Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur untuk memberikan sidang media, dan bukan sahaja para media sedang menanti di lobi bangunan, juga terdapat penyokong Datuk Seri Najib Razak yang hadir memberikan sokongan. Dan sebaik saja Peguam Negara Tony Thomas membuka mulut, orang kata apa, greet the media dalam bahasa Inggeris, para penyokong terus berteriak menjerit mahukan sidang media itu dilakukan dalam bahasa Melayu, dan bertitik tolak daripada laungan dan jeritan daripada penyokong-penyokong yang berada di pekarangan ataupun di lobi Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur ini. Peguam Negara kemudiannya membuat keputusan untuk membatalkan sidang media berkenaan, dan laungan dan jeritan agar bahasa Melayu digunakan seperti hidup Melayu, gunakan bahasa Melayu dan sebagainya terhadap Tony Thomas ketika beliau sedang berlalu beredar keluar dari lobi itu juga mengiringi beliau. Dan kekecohan itu tidak berhenti di situ saja. Ianya dibawa ke luar mahkamah, di pekarangan mahkamah ini, di luar hadapan mahkamah seperti anda lihat ini, sehingga berlaku kekecohan, dan salah seorang individu, aktris Eli Surati Omar juga kita dapat lihat dalam visual awal yang saya berikan, pihak polis telah pun meminta kad pengenalan beliau kerana tindakan beliau yang difahamkan menyebabkan provokasi kerana melaungkan jeritan hidup Melayu, dan juga kerana mendesak agar penggunaan bahasa Melayu oleh Peguam Negara Tony Thomas dalam sidang medianya. Dan kekecohan itu berlarutan sehinggalah Eli Surati kemudiannya dibawa keluar mahkamah dengan kad pengenalan beliau masih lagi berada pada polis, dan apakah yang berlaku kepada Eli masih lagi tidak diketahui. Tapi kita dapat lihat juga orang-orang ataupun bekas ahli parlimen Pasir Salak, Datuk Tajuddin juga berada di situ, Tun Faisal juga berada di situ, terus sama melaungkan sorakan hidup Melayu dan juga mendesak penggunaan bahasa Melayu oleh Peguam Negara. Dan itu apa yang kekecohan yang berlaku di hadapan ataupun di luar Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Tetapi perkembangan, saya nak sambung perkembangan yang diberikan oleh rakan setugas Ashraf Hasnan. Kita sudah tahu mahkamah mengizinkan membenarkan ikat jamin RM1 juta terhadap kesemua 4 pertuduhan dengan 2 penjamin, dan pasport normal dan juga diplomatik Datuk Seri Najib Tun Razak perlu diserahkan kepada mahkamah. Dan difahamkan ketika ini Datuk Seri Najib sedang membuat pengeluaran wang bagi membayar ikat jamin berkenaan, di mana RM500,000 pendahuluan dibayar pada hari ini, dan bakinya dibayar pada hari Isnin jam 3 petang. Dan dalam masa sama, ini penting untuk kita ketahui, ini adalah perintah mahkamah di mana Ketua Pasukan Pembelaan Tan Sri Syafiee Abdullah ada memohon kepada mahkamah untuk mengeluarkan perintah sementara bagi halang pihak-pihak tertentu mengeluarkan kenyataan berhubung kes ini kerana ianya dikhawatiri boleh mengganggu perbicaraan. Saya petik kata-kata Tan Sri Syafiee seperti yang dilaporkan oleh rakan setugas Fidaw Azil. All I'm asking, Yang Arif, is for you to issue a limited order that there should be no discussion on the merits of the case
publication shouldn't get this private discussion published. Dan itu hujah oleh Tan Sri Syafiee Abdullah, dan kemudiannya Hakim Sophian bersetuju untuk mengeluarkan perintah mahkamah agar tiada sebarang kenyataan dari luar boleh dilaporkan media dalam apa jua bentuk sekalipun. Dan hujahnya pada the day prosecutor had been preparing for months for this trial and only issued the notice for us by today. My client deserve a fair trial. Itu kata Tan Sri Syafiee Abdullah dalam meminta tarikh 8 Ogos untuk perbicaraan seterusnya. Dan untuk kita faham, ada gag order dikeluarkan oleh mahkamah, dan tarikh perbicaraan seterusnya ataupun hari pengurusan kes pada 8 Ogos, dan tarikh perbicaraan antara 18 hingga 28 Februari 2019 dan 4 hingga 8 Mac, 11 hingga 15 Mac untuk tarikh-tarikh bicara kes melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap dakwaan pecah amanah dan juga salah guna kuasa melibatkan KSRC International. Dan kedua-dua pihak bersetuju, maksudnya pihak pendakwaan dan juga pihak peguam bela, pasukan peguam bela bersetuju dengan tarikh-tarikh berkenaan. Dan ketika ini dapat dilihat di perkarangan Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur ini masih lagi terdapat penyokong-penyokong Datuk Seri Najib yang berhimpun di hadapan Kompleks Mahkamah ini bagi memberikan sokongan kepada beliau. Rizal. Okey. Maaf, dan Hakim, apakah yang dapat dijangkakan pada jam-jam seterusnya dan apakah yang akan menjadi tumpuan wartawan Ashraf Awani di sana? Adakah tadi Hakim menyatakan bahawa Tommy Thomas ada membuat sidang media di luar sana, sempat tak buat sidang media langsung ataupun memang tidak sempat langsung susulan daripada kekecohan ataupun tinggi suara yang berlaku di dalam lobi mahkamah tadi dulu? Sebenarnya Rizal, Peguam Negara Tony Thomas tak sempat lagi, belum lagi sempat untuk mengeluarkan sebarang kenyataan ringkas, mungkin memberi ulasan apakah bagaimana perjalanan perbicaraan ataupun pendakwaan pada hari ini. Kerana percakapan beliau itu terhenti dengan laungan dan pekikan oleh penyokong yang meminta agar ianya dilakukan dalam bahasa Melayu. Tapi apa yang kita boleh jangkakan hari ini, setelah mahkamah mengizinkan agar wang ikat jamin, wang tunai ikat jamin itu dibayar separuh pada hari ini, itu RM500,000. Kita dapat lihat sebentar lagi Datuk Seri Najib akan dan dua orang penjaminnya akan kembali ke pendaftar mahkamah untuk menyerahkan, pertama untuk menyerahkan wang ikat jamin RM500,000 tunai, dan kedua menyerahkan kedua-dua pasport normal dan juga pasport diplomatik milik beliau, sementara menunggu tarikh perbicaraan seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Tapi penting kita tahu mahkamah telah pun mengeluarkan gag order, iaitu perintah untuk agar tidak membincangkan kes ini di luar mahkamah oleh pihak-pihak tertentu kerana ianya dikhawatiri boleh mengganggu proses siasatan ataupun proses pendakwaan. Rizal. Okey, dan kita bersama dengan Dr. Syed Iskandar Syed Jaafar Al-Mazhar di studio ketika ini untuk membincangkan berkenaan dengan apa yang kita ketahui setakat ini berkenaan dengan gag order tersebut. Kita berhenti di bahagian rule of law tadi, sama ada ia telah dapat diobserve dengan izinnya ataupun dapat dilihat dan juga dilakukan dengan teratur sekali sehingga kepada sekitar jam 1 tengah hari ini. Dan mungkin kita dapat rangkumkan perbincangan yang telah bermula pada sekitar 8 pagi sehingga pada 1 petang ini. Apakah yang berkenaan dengan rule of law tadi, sama ada ia telah dapat dilihat dengan jelas dan teratur dan juga nyata dilakukan dan juga wujudkan dalam proses daripada pukul 3 petang semalam sehingga pada pukul 1 tengah hari ini. Kalau kita lihat rules of law yang diimplementasikan dari semalam hingga ke hari ini, segala hak-hak tertuduh terjamin